Beliau ini adalah simbol rahmah yang dibawa oleh kerajaan perpaduan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita semua boleh nampak ada orang buat jualan agro rahmah, ada orang buat bakul rahmah. Ini semua inisiatif daripada kerajaan perpaduan pada hari ini. Tapi saya nak bagi tahu, rahmah ini bukan sahaja bakul makanan. Rahmah ini bukan sahaja program. Rahmah ini bukan sahaja barang yang kita beli mahal, kita dapat kurang 10 hingga 30% dalam jualan rahmah. Bukan itu sahaja. Tetapi rahmah ini lebih daripada sekadar bakul makanan. Lebih daripada sekadar jualan-jualan yang dibuat atas nama rahmah. Rahmah ini adalah politik baru yang kita nak bawa kepada seluruh rakyat Malaysia. Rahmah ini bermaksud kita tidak membeza-bezakan kaum antara satu sama lain. Tak kira kita Melayu, Cina atau India, dalam sebuah negara Malaysia, kita semua adalah bersaudara sebagai anak bangsa Malaysia. Betul betul? Betul tak betul? Ini konsep rahmah yang dibawa oleh kerajaan perpaduan, yang digalang oleh almarhum Datuk Seri Salahuddin bin Ayub. Rahmah bukan sekadar bakul makanan. Rahmah bukan sekadar jualan barang lebih murah. Tetapi rahmah adalah satu konsep yang sangat besar. Konsep perpaduan antara kaum satu sama lain. Ini konsep rahmah. Rahmah juga saya masih ingat, sewaktu almarhum masih ada bersama kita, saya pernah berbual dengan beliau. Beliau punya hasrat rahmah ini bukan sahaja tentang jualan, tetapi rahmah ini bagaimana para peniaga boleh mengambil berat rasa sayang, rasa prihatin kepada para pembeli. Rahmah ini bagaimana kita boleh rasa sayang kepada golongan B40 dan golongan berpendapatan rendah. Rahmah ini bagaimana peniaga-peniaga ada rasa prihatin untuk membantu rakyat di bawah. Dan rahmah juga adalah satu konsep untuk menyepadukan dan membantu antara rakyat satu sama lain. Ini dia konsep rahmah. Hari ini tuan-tuan, politik kita khususnya yang dibawa oleh pihak pembangkang, politik yang sangat toksik, memecah belahkan rakyat antara satu sama lain, menakutkan antara satu kaum dengan satu kaum yang lain, menakutkan antara satu agama dengan satu agama yang lain. Tetapi apabila kita datang Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dengan konsep rahmah, kita tak mau lihat perbezaan antara kita. Tetapi rakyat tak kira apa latar belakang mereka, kita semua harus bersatu hati untuk mengangkat semula ekonomi Malaysia dan kestabilan politik dalam negara kita. Betul atau tidak? Apabila selepas selesai penamaan calon, maka media bertanya kepada calon-calon. Dan saya melihat sendiri berita dan liputan yang ada pada hari ini. Bila ditanya kepada calon Perikatan Nasional, dia kata, apa dia kata? Pilihan raya di Sempang Jeram, fokus kita adalah untuk menyerang DAP. Lebih kurang begitu maksudnya. Fokus kita untuk kita bercerita tentang kejahatan DAP. Kita nak kata, ini politik apa? Kita dalam kerajaan perpaduan, tak kira DAP, tak kira Pakatan Harapan, tak kira Barisan Nasional, kita tak mau angkat perbezaan. Kita mau cerita tentang polisi, kita mau cerita tentang dasar, kita mau cerita bagaimana kita boleh mengangkat ekonomi kita, bagaimana kita boleh membuka peluang-peluang pekerjaan, bagaimana anak-anak muda daripada universiti-universiti, bila keluar mereka mendapat kerja dan mendapat gaji yang setimpal untuk mereka. Tapi apabila ditanya kepada calon Perikatan Nasional, dia kata pilihan raya di Sempang Jeram, saya masuk bertanding dan fokus kita pada DAP. So ini yang cuba dimainkan oleh parti politik di sebelah pembangkang untuk menyerang kita dengan politik sempit perkauman, politik sempit kepartian semata-mata, politik sempit bangsa dan agama. Dan saya harap
kita semua sebagai rakyat tidak akan termakan dengan dakwah-dakwah ini, dan kita akan pastikan kita boleh memberi sokongan kepada calon Pakatan Harapan Barisan Nasional, calon perpaduan di P161 Parlimen Pulai, Saudara Suhaizan Kayat. Boleh atau tidak, tuan-tuan?